Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan bab 4 poligon. Okey, 4 yang terakhir dalam bab poligon iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon. Okey, so cikgu tunjuk bincangkan satu contoh. Okey, kita tengok contoh 9 buku teks muka surat 66. Okey, gambar rajah di sebelah ialah heksagon sekata yang dibesarkan daripada corak pada sebiji bola sepak. Okey. Yang pertama, dia suruh kita kira hitung sudut Y. Okey, so bahagian ini kita dah keluarkan, bentuk dia adalah heksagon sekata. So ini yang kita keluarkan. Okey. Soalan A dia suruh kita selesaikan iaitu hitung sudut Y. Okey, kita nak tengok sudut Y. Okey, dia adalah poligon yang sekata. Maksudnya sudut Y ni sudut pedalaman bagi heksagon tersebut. Okey, so nak cari yang itu kita kena kira jumlah sudut pedalaman bagi sebuah heksagon iaitu okey, jumlah sudut pedalaman sama dengan N tolak 2 kurung darab dengan 180. Okey, so sisi kita ada 6 darab dengan 180. So bermaksud 4 darab dengan 180 kita akan dapat 720 darjah. Okey, so ini untuk jumlah keseluruhan sudut pedalaman bagi sebuah heksagon. Kalau kita nak Y sahaja, bermaksud satu sahaja, so Y sama dengan 720 ni kita bahagikan dengan bilangan sisi. Kita ada 6. So bahagi dengan 6. So kita akan dapat setiap sudut dia adalah 120. 120. So bermaksud nilai Y kita adalah 120. Okey, ini untuk Y. Selesai. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey. B, hitung perbezaan antara Y dengan X tambah Z. Okey, so kita nak cari X tambah Z. Okey, untuk hitung X tambah Z, okey, jalan mudah yang cikgu tengok kat sini, kita tengok yang ini. Okey, kita tengok yang segi 4 ni, sisi 4. Okey, kenapa? Okey, first kali kita tahu sini dia ada sudut selang-seli, bermaksud Z yang ini sama di sini. So maksudnya di sini adalah nilai Z. Okey, so ini adalah 120, yang ini pun 120. Okey, sudut yang ini dia sama tau. Okey, dia sama. So kita nak cari yang ini. Kenapa nak cari? Sebab kita nak tahu XZ. Okey, so yang ini jumlah dia ada 1, 2, 3, 4. Bermaksud jumlah sudut di dalam ini adalah 360. So bolehlah kita cari XZ ni. So X tambah Z ni sama dengan 360 tolak. Okey, lepas tu kita kena bahagikan dengan 2. Kenapa? Sebab ada 2 ni yang sama. Barulah kita dapat X tambah Z. Okey, so kira-kira kamu akan dapat 60. Tekanlah kalkulator. Bermaksud X tambah Z kita sama dengan 60. Okey, tak menjawab soalan lagi. Soalan minta perbezaan. Maksudnya Y ni tolak dengan X tambah Z. Y kita tadi adalah 120, right? So 120 tolak 60. So kita akan dapat 60 darjah. Maksud ini adalah salah satu contoh soalan penyelesaian masalah. Okey, so habislah untuk topik poligon.
Okey. So untuk yang seterusnya, cikgu akan bincangkan soalan yang cikgu suruh kamu buat, iaitu jom cuba 4.2 buku teks muka surat 67. Okey, cikgu suruh buat soalan A, B dan juga D. Soalan C cikgu dah tunjuk. Okey, so soalan ni dia minta nilai X. Kalau kita tengok semua sudut ni adalah di luar, bermaksud dia adalah sudut peluaran. So kita tahu sudut peluaran jumlah dia adalah 360. So awak tolak je lah. Untuk dapatkan X, yang ni dah ada 80, this one adalah 130. So X sama dengan, total dia 360. So kita tolaklah dengan sudut peluaran yang lain. Okay, so tekanlah kalkulator awak. So X kamu akan dapat 150. Simple sahaja. Okay, soalan B pula sama juga. Sekarang ni kita ada 4, 1, 2, 3, 4. Jumlah sudut peluaran dia juga adalah 360. So X sama dengan 360 tolak 100 tolak 75 dan tolak 85. Okey, kita ambil 3 ni. Okey, so sama dengan, jawapan dia adalah 100. Okey. Soalan seterusnya, soalan C. Okey, soalan C kita ada 76, 50, X yang kita nak cari, yang ini 90, dicampur 90. Pun sama, sudut peluaran. So, X sama dengan jumlah sudut dia 360. Tolaklah dengan semua tu 50. Tolak 76, tolak 90 dan tolak lagi 90. Okey, so tekan kalkulator, kamu akan dapat 54 darjah. Okey, ini soalan 3. Okey, pergi kepada soalan nombor 4. Okey, soalan 4. Bagi setiap darjah di bawah, hitung nilai P, Q dan R. So, yang ni dia ada sudut pedalaman, ada juga kena kira sudut peluaran. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, first kali untuk cari P, soalan A. Okey, kita tengok P dulu. P ni sudut bersebelahan macam ni. So, jumlah dia adalah 180. So, P sama dengan 180 tolak 100. So, P sama dengan 80. Sangat mudah. Dapat 1 markah. Okay. Q. So, P kita dah tahu. P kita sama dengan 80. Okay. So, 45 kat sini. Q. Ini adalah segitiga. Jumlah sudut segitiga adalah 180. So, untuk dapatkan Q, 180 tolaklah dengan 80 tolak 45. So, Q kamu akan dapat 55 darjah. Okey. Dan satu lagi, R. Okey, kat sini kita dah tahu dah nilai dia 55. So, jumlah sudut dia sama juga 180. Ni straight ni 180. So, Q sama dengan 180 tolak 55 sama dengan 125. Okay. So, kita kena cari P dululah. Baru boleh cari Q dan barulah boleh cari R. Kalau P dah salah, Q pun akan salah, R pun akan salah. Okey, so hati-hati. Okey, yang seterusnya soalan B. Okey, sama juga. Kira juga dulu P. Okey, kira P. Okey, dia pun straight line 180. Okey.
N inilah. Okey. So, P sama dengan 180 tolak 112. So, kamu akan dapat 58. Okey, P dah dapat 58. So, make sure bila kamu dah kira, dah dapat jawapan, tulis. Kalau tak tulis, kita tak nampak. Sebenarnya kita dah kira. Dah ada nilai sudut dah kat sini. So, kalau awak tak tulis, awak tak tahu awak dah kira sebenarnya. Okey. So, dah ada sudut kat situ 58. Okey. And then kita cari Q. Q pun sama. Q pun senang. Q sama dengan, ini pun straight line. 180 tolak 80. So, Q sama dengan 100. Okey. Okey, R. Nak kira R, mesti kena tahu yang ini. Nak tahu yang itu, awak kena kira sudut di dalam lah. Okey. So, sudut di dalam 80 dah ada, 58 dah ada. Oh, kat sini tak ada. So kita kena kira. Boleh kira tak? Boleh. Sebab dia ada sudut keluaran dia kat sini 60. Okey, so cikgu kira kat sini lah. So 180 tolak 60 sama dengan 120. So kat sini adalah 120. Okey, macam mana nak kira yang kat sini? Okey, ini sisi 4. 1, 2, 3, 4. So jumlah sudut dia adalah 360. Okey. So, untuk dapatkan yang itu, yang ni, cikgu buat anak panah macam itulah, senang. 360 tolak 120 tolak 80 dan tolak lagi 58. So, kat situ kamu akan dapat 102. Okey. So, dah jumpa dah sudut kat sini sama dengan 102. Okey, bila dah ada sudut pedalaman, so di luar dia bolehlah kira R sama dengan 180 tolak 102 darjah. Okey, so tekan kalkulator. Kita akan dapat 78. Okey, so sudut ni kita kena tulis. Kalau tak tulis apa yang kita dah kira, itu akan jadi kita jadi susah nak kira. Bila kita dah tulis, kita dah nampak dah, oh dah ada sudut. Ini dah ada sudut. Okey. Next. C. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Okey. A, B, C. Okey. Okey. Okey, kejap Okey, kita pergi dulu kepada soalan B dan C, muka nombor 6. Okey. Soalan B, sebab soalan A cikgu dah tunjuk. Okey. Soalan B. Soalan tu nanti cikgu tunjuk, okey. So 1080. Sekarang ni kita nak cari bilangan sisi. Semalam cikgu dah tunjuk macam mana cikgu buat. Kita akan guna formula rumus jumlah sudut pedalaman. Sebab maklumat yang dia beri tu adalah sudut pedalaman. Okey, soalan B. Okay, jumlah sudut pedalaman sama dengan N tolak 2 darab dengan 180. Kenapa nak guna yang ini? Sebab kita nak bilangan sisi. Bilangan sini sama dengan N.
Okey, so jumlah sudut pedalaman adalah 1080. N tak tahu. Okey, tulis balik. Okey, so yang ni dia darab. Pindah ke sini, kita akan jadi bahagi. So, 1080 bahagi dengan 180 sama dengan N tolak 2. So, yang ni kita akan dapat 10. Okey. 1080 bahagi 180. Oh, sorry, kita akan dapat ya, dapat 6. Okey, sorry, dapat 6. N tolak 2. So, N sama dengan 2 ni pindahkan ke sana jadi tambah. So, N tambah 2 sama dengan 8. So, bilangan sisi dia adalah 8. Okey, soalan C sama juga. Cara dia, jumlah sudut N tolak 2. Okey. Sentiasa tulis rumus supaya dia ingat dalam kepala kita. Okey, N tolak 2 180 dan bahagikan N tolak 2. So, bila bahagi kita akan dapat 1260 bahagi 180. So, akan dapat 7. And then, ini pindah jadi tambah 2. And N kita sama dengan 9. So, bilangan sisi kita sama dengan 9. Okey. So, itu untuk perbincangan soalan yang cikgu suruh kamu buat. Okey. So, itu saja untuk yang ini. Okey, bahagian yang ini nanti cikgu buat semula. Okey, terima kasih.